Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini, apabila saya membuat sebuah video yang judulnya Ustaz Wadi Anwar, Wahabi dan Bid'ah, saya ada menerangkan bahawa bid'ah hasanah yang dimaksudkan oleh para ulama ialah dalam perkara-perkara duniawi yang membantu urusan agama seperti membina jalan raya, seperti mimbar dengan bertambah besarnya masjid, bertambah luasnya masjid, mungkin dengan bertambah tingginya mimbar, kemudiannya dalam penulisan ilmu-ilmu agama daripada penulisan Al-Quran sehinggalah penulisan ilmu hadis dan berbagai-bagai ilmu lain. Pengklasifikian berbagai-bagai ilmu, ilmu tafsir, usul tafsir, ulumul Quran, ilmu fiqh, usul fiqh, fiqh muqaran, kemudiannya ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang pelbagai lain ya. Jadi kemudian saya juga menyatakan bahawa dalil bagi para ulama ini tentang adanya bid'ah hasanah ialah perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu apabila beliau menghimpunkan semua jemaah menjadi satu jemaah dan mereka solat tarawih di belakang satu imam. Apabila melihat sedemikian, Umar berkata inilah sebaik-baik bid'ah ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka berdasarkan kenyataan saya ini, ada yang bertanya, terima kasih kerana bertanya, ada yang bertanya, tadi kata bid'ah hasanah ini adalah perkara-perkara duniawi yang membantu urusan agama. Tapi dalilnya pula ialah Umar Al-Khattab yang menghimpun para sahabat ataupun orang-orang pada zaman pemerintahannya untuk solat tarawih dengan satu jemaah di belakang satu imam. Bukankah solat tarawih, solat jemaah itu urusan agama, urusan ibadah? Padahal itu yang dimasukkan oleh bid'ah hasanah oleh Umar. Padahal bid'ah hasanah yang saya sebut tadi tu lain pula. Okey. Jadi saya buat video ini untuk menjelaskannya. Sebenarnya perkara ini telah saya jelaskan dengan lebih detail dalam video-video yang lain. Tapi mungkin video itu panjang sangat. Jadi ini saya janji nak buat jadi ringkas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Bid'ah hasanah di sisi generasi salaf dan generasi khalaf ada perbezaan. Ia telah mengalami evolusi, perubahan sehingga berlaku perbezaan maksud bid'ah hasanah di sisi generasi salaf dan juga generasi khalaf. Di sisi generasi salaf, dengar ya, di sisi generasi salaf, bid'ah hasanah ialah satu ibadah yang memiliki asalnya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia ditinggalkan, kemudian diamalkan semula. Lalu mereka menyebut ini adalah bid'ah hasanah. Kenapa disebut bid'ah? Kerana ia sesuatu yang baru pada zaman mereka. Kenapa hasanah? Hasanah kerana ia memiliki asal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal yang saya masukkan ni asal secara terperinci, bukan asal secara umum. Ahli-ahli bid'ah, para pecinta bid'ah, mereka suka asal yang secara umum. Kerana bila umum tu mereka boleh buat macam-macam ibadah yang baru ya. Jadi saya ulangi, di sisi generasi salaf, bid'ah hasanah ialah sesuatu yang memang memiliki asal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditinggalkan sebentar, kemudian diamalkan semula. Ia disebut bid'ah kerana ia sesuatu yang baru pada zaman itu. Ia disebut hasanah kerana memiliki asal secara terperinci daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Umar Al-Khattab apabila beliau menghimpunkan solat jemaah, solat tarawih berjemaah, satu jemaah satu imam, beliau berkata ini bid'ah hasanah ataupun sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ia bukanlah bid'ah sebab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda sendiri pernah solat tarawih berjemaah. Baginda juga pernah menganjurkan solat tarawih berjemaah di belakang satu imam. Baginda lah imam. Tetapi apabila Umar berkata sebaik-baik bid'ah adalah ini, ialah kenapa? Sebab solat tarawih satu jemaah di belakang satu imam itu selepas kewafatan Rasulullah ditinggalkan. Kemudian pada zaman Umar, hadis itu menerangkan bahawa mereka ni ada yang sembahyang seorang-seorang, ada yang jemaah kelompok kecil-kecil, beberapa jemaah dalam masjid. Lalu Umar menghimpunkannya menjadi satu jemaah, satu imam. Okey, ini adalah bid'ah sebab ia sesuatu yang baru pada zaman Umar
ia hasanah kerana memiliki asal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada zaman kita sekarang ni, kalau kita nak buat contoh, saya bagi contoh, katakanlah solat berjemaah. Di tempat saya, surau-surau yang saya pergi, lazimnya imam setelah selesai solat berjemaah, dia tidak mahu berpusing menghadap jemaah. Padahal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah selepas berakhirnya solat jemaah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baginda istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, kemudian baginda berpusing menghadap makmum. Ada kalanya berpusing 180 darjah, jadi direct menghadap makmum. Adanya berpusing ke tepi begini, ada kalanya berpusing ke tepi begini. Okey, dan inilah sunnah baginda yang pada zaman sekarang ini kebanyakan tempat yang saya pergi mereka tidak melakukannya. Kenapa baginda pusing? Pertama, supaya orang yang datang lewat tengok kedudukan imam, mereka sudah tahu bahawa solat berjemaah yang dipimpin oleh imam telah pun selesai. Itu yang pertama. Yang keduanya, imam jika hendak mengajar makmum bacaan zikir, ajarlah dengan menghadap makmum. Jangan ajar belakang, kan effective teaching. Cara mengajar yang efektif ialah kita menghadap makmum, bukannya membelakangi makmum. Kita guru kalau ajar murid, kita menghadap murid, bukannya menghadap tempat lain. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum nak ajar, baginda nak pastikan tak ada makmum masbuk. Kalau ada makmum masbuk, zikir perlahan dulu supaya tidak mengganggu mereka. Okey, katakanlah sekarang ni, saya cerita sekali lagi, di kebanyakan tempat saya pergi, imam tidak mahu berpusing menghadap makmum. Tapi satu hari di satu surau tu saya pergi, imam itu selepas selesai saja solat berjemaah, setelah dia berzikir yang ringkas tadi, dia berpusing menghadap makmum. Saya berkata, ini bid'ah hasanah. Okey, kenapa bid'ah hasanah pula? Tadi kata Rasulullah buat. Okey, sebab pada zaman kini orang tak buat. Bila dia buat, itu menjadi satu bid'ah, kerana bid'ah dari sudut bahasa ialah sesuatu yang baru. Tetapi ialah bid'ah hasanah. Kenapa hasanah? Kerana ia memiliki asal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, contoh kedua, imam itu pula dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'ah lima a'taita wa la mu'diya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Pernah dengar tak zikir tu? Zikir ni yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu zikir selepas solat fardu, sebagaimana riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga para imam yang lain. Pernah dengar tak imam kita baca di mana-mana masjid dan surau? Hampir-hampir tidak ada, kan? Baik, katakanlah satu hari di satu tempat tu imam tu dia baca zikir tu. Mesti terkejut makmum dengar, kan? Lalu saya akan kata itu bid'ah hasanah. Kenapa? Ia adalah bid'ah kerana sesuatu yang baru pada zaman sekarang. Orang tak baca zikir tu. Tetapi ia hasanah kerana memiliki asal. Itulah zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bid'ah hasanah. Tetapi macam saya kata dalam video yang asalnya itu ialah tidak sesuai untuk kita guna bid'ah hasanah tu sekarang ini, kerana adanya sebahagian agamawan, entah kerana sengaja atau tak sengaja, mereka telah menyalahgunakan istilah bid'ah hasanah itu untuk menjustifikasi dan untuk menghasanahkan bid'ah-bid'ah yang duduk dalam hal akidah dan ibadah, yang tidak memiliki asal secara terperinci daripada Al-Quran maupun sunnah. Maka yang kita katakan, bagus, ini bertepatan dengan sunnah Nabi. Tak lagi kata bid'ah hasanah, sebab orang akan, ada bid'ah hasanah. Tadi kata tak ada. Okey, baik. Apabila masuk kepada zaman khalaf, mereka pula meluaskan lagi bid'ah hasanah itu kepada apa saja urusan dunia yang membantu urusan agama, maka itu yang mereka masukkan sebagai bid'ah hasanah. Tadi saya bagi beberapa contoh, kan, penulisan pengumpulan ilmu-ilmu agama, membahagikannya kepada bab-bab tertentu, bab tafsir, bab fiqh, bab hadis, bab syariah, bab muamalat, bab munakahat, bab ekonomi Islam, perbankan Islam, ya. Pembahagian-pembahagian itu supaya orang yang mengkhusus dalam bidang itu dapat lebih mendalami bidang itu, kan. Jadi ini sesuatu yang kita sebut sebagai bid'ah hasanah. Al-Quran misalnya,
Pada zaman Abu Bakar dihimpun menjadi satu mushaf, pada zaman Uthman diletakkan titik-titik, kemudiannya baris. Lepas tu lebih kurang 10-20 tahun dahulu Al-Quran dalam bentuk CD-ROM. Kemudian adanya pula hukum-hukum tajwid yang dipermudahkan dengan kod-kod warna. Dan sekarang ini pula, dulu CD-ROM, sekarang Al-Quran dalam handphone. Dengan pelbagai lagi kemudahan yang ada, boleh bookmark, boleh pilih nak terjemahan yang mana, boleh pitch and zoom dia punya size font. Semua itu bid'ah hasanah kerana ia membantu urusan agama. Ia membantu kita untuk lebih mudah mentadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran. Itulah bid'ah hasanah dia. Sekali lagi, tak disebut sebagai bid'ah hasanah. Kenapa? Kerana wujudnya sebahagian agamawan ini yang menggunakan label bid'ah hasanah tu untuk menghasanahkan, menjustifikasikan sesuatu bid'ah yang duduk dalam hal akidah, duduk dalam hal ibadah. Padahal akidah dan ibadah dalam Islam ini telah pun sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, moga-moga dapat faham ya perbezaan ataupun evolusi definisi bid'ah hasanah generasi salaf dan juga generasi khalaf. Baik, saya janji nak buat video pendek kan? Ni pendek ke panjang ni? Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.